saya Miss Ash DE Tuition. So kita masih dalam topik elektrik dan kemagnetan, tetapi hari ini saya ingin menerangkan tentang arus dan juga transformer. Okey, so tenaga elektrik dia mempunyai dua jenis arus, iaitu arus terus dan juga arus ulang-alik. Okey, ini adalah dua jenis arus elektrik, arus terus dan arus ulang-alik. So, ciri-ciri yang kita perlu tahu, okey, so ini arus terus. So, ciri-ciri yang kita perlu tahu untuk arus terus, okey, arah pengaliran arus adalah sehala sahaja. Okey, arah pengaliran arus adalah sehala sahaja. Sebab tu kita panggil dia arus terus, sehala sahaja. Okey, ataupun dipanggil satu arah. Untuk arus ulang-alik, okey, arah pengaliran arus adalah dua hala ataupun panggil ulang-alik lah, berulang-alik. Berulang-alik. Okey, untuk simbol arus terus, okey, simbol dia lurus ataupun garis lurus yang berpecah-pecah. Ya Allah, aku lupa pakai mic siut. Lupa. Sorry. Okey, bismillah. Balik semula. Okay, baiklah. So, hi guys, Assalamualaikum. Bersama saya Miss Ash DE Tuition. So, hari ni kita nak belajar apa? Kita ingin belajar tentang arus dan juga transformer. So, di akhir pengajaran ini, apa yang awak akan dapat? Awak akan tahu jenis-jenis arus, okey, ciri-ciri dia. Okey, kemudian awak akan tahu tentang transformer. Transformer ni apa benda? Robot yang macam cerita tu ke? Robot yang bertukar menjadi kereta tu? Bukan ni transformer lain, tapi saya akan terangkan sebentar lagi. Okey. So pertama saya akan terangkan tentang arus. Okey. Untuk arus elektrik terdapat dua jenis arus, iaitu arus terus dan ulang-alik. Okey, so ada beberapa ciri untuk arus terus dan berulang-alik. Untuk arus terus, arah pengaliran arus terus adalah sehala atau kita panggil satu arah sahaja. Okey, macam awak beli tiket kereta api, awak pergi beli tiket sehala. Okey, so awak jalan terus sajalah. Okey, kalau untuk arus ulang-alik, okey, arah pengaliran arus ni adalah berulang-alik. Okey, berulang-alik. Untuk simbol arus terus, okey, dia adalah satu garis lurus ataupun garisan lurus yang berputus-putus. Tetapi untuk simbol arus ulang-alik, simbol dia beginilah, naik, turun macam ombak tu. Okey, so sumber yang kita boleh dapat untuk arus terus adalah bateri dan juga sel suria. Okey, untuk sumber arus ulang-alik, obviously kita dapat daripada stesen jana kuasa. Stesen jana kuasa. Okey, transformer. Okey, untuk setiap arus ini dia ada kesan voltan dalam transformer. Okey, kalau untuk arus terus, okey, voltan tak boleh dinaikkan atau diturunkan oleh transformer. Okey, so voltan tak boleh dinaikkan atau diturunkan. Voltan tak boleh dinaikkan atau diturunkan oleh transformer. Nampak ke? Nampak. Okey, tetapi untuk arus ulang-alik, voltan boleh dinaikkan atau diturunkan oleh transformer. Dan kalau graf yang ada di osiloskop sinar kartod, okey, nanti saya akan terangkan apa itu osiloskop, okey.
graf yang dihasilkan oleh osiloskop sinar katod, kalau graf dia akan jadi macam ni. Ni adalah masa, ni adalah voltan. Okey, ini graf dia lurus sahaja, bermaksud voltan dia stabil, tak berubah. Okey, tetapi untuk arus ulang alik, okey, graf dia akan jadi begini, ada naik dan turun, bermaksud okey, dia punya arus elektrik voltan dia naik dan turun, okey, bertambah dan berkurang. Okey, so saya akan terangkan ke seterusnya. Okey, osiloskop. Okey, apa itu osiloskop? Siapa tahu? Okey, osiloskop adalah alat yang digunakan untuk memerhatikan perubahan isyarat elektrik. Okey, alat yang digunakan hitam tak boleh merah lah. Alat yang digunakan untuk memerhati ni mata perubahan arus elektrik. Okey, alat yang digunakan untuk memerhati perubahan arus elektrik, arus ataupun isyarat elektrik pada masa tertentu. Okey, pada masa tertentu. Okey, so biasanya osiloskop ni dia akan menunjukkan graf, dan graf itulah yang kita nampak perubahan voltan dan kita menentukan arus tersebut adalah arus terus ataupun tidak. So macam mana kita nak menentukan arus terus ataupun arus ulang alik? Daripada graf tadi yang berada di osiloskop. Okey, faham semua? Okey, kemudian bekalan elektrik dalam kehidupan. So, untuk pengetahuan awak, okey, masih ada kawasan yang tak dapat bekalan elektrik disebabkan oleh kekangan kewangan ataupun kekangan ekonomi. Okey, biasanya dekat kawasan-kawasan pendalaman. Okey, jadi bagaimana mereka ni mengatasi masalah ini? Okey, diorang ada cara untuk mengatasi masalah ini. Pertama, okey, diorang menggunakan biogas. Okey, diorang menggunakan biogas. Kedua, mereka menggunakan air sungai. Okey, apa itu biogas? Biogas ni adalah gas yang dihasilkan daripada najis haiwan. Okey, biasanya dia gunakan contohlah najis lembu. Najis lembu ni dia akan simpan, dia akan perap dan dia akan menghasilkan satu gas. Dan gas ini boleh digunakan menjadi bahan bakar. Bila dijadikan bahan bakar, dia bolehlah menjana tenaga elektrik. Okey. Kemudian untuk air sungai, okey, dia sama je macam stesen jana kuasa hidroelektrik. Cuma ini gaya yang lebih tradisional. Dia menggunakan kincir air. Okey, dia menggunakan kincir air. So dekat sungai tu dia akan bina satu kincir air. Kincir air tu akan berpusing. Bila kincir air tu berpusing disebabkan air sungai yang deras, kincir air tu akan memusingkan dinamo dan dinamo itu akan menghasilkan tenaga elektrik. So macam itulah kawasan-kawasan pendalaman mengatasi masalah ketiadaan elektrik. So diorang guna sendirilah, buat sendiri secara tradisional, more tradisional lah. Okey, kemudian kita teruskan kepada transformer. Okey, nampak? Okey, kemudian kita akan proses kepada transformer. Okey, so untuk pengetahuan awak, transformer ni dia biasanya ada di stesen jana kuasa, lagi apa lagi, dekat rumah dan peralatan elektrik lah. Okey, dan tadi saya terangkan tentang ni kan, transformer dia boleh meningkatkan voltan ataupun mengurangkan voltan. Okey, so biasanya saya akan terangkan kenapa saya tulis stesen jana kuasa. Okey, biasanya stesen jana kuasa ni dia menghasilkan tenaga elektrik yang besar ataupun tenaga voltan yang tinggi. Jadi, so biasanya voltan yang tinggi ni digunakan untuk kawasan perindustrian sahaja. Okey, dan untuk kawasan perumahan, okey, kita menggunakan voltan yang rendah. So stesen jana kuasa ni menghasilkan
voltan yang tinggi untuk digunakan kawasan perindustrian. Okey, tetapi untuk rumah kita memerlukan voltan yang lebih kecil. Okey, dan biasanya stesen jarum kuasa ni menghasilkan bekalan arus 11 kW ataupun 25 kW. Okey, biasanya stesen jarum kuasa ni akan menghasilkan voltan 11 kW ataupun 25 kilovoltan. Maksudnya kilovoltan maksudnya 25 tu adalah 25,000 voltan. Okey, so 1000 voltan bersama dengan 1 kilowatt. Awak kali 1000 lah, which is sangat-sangat besar. Kalau awak masuk, kalau voltan yang tinggi macam ni masuk dekat rumah, dia boleh merosakkan semua peralatan rumah kita sebab voltan dia sangat tinggi. Okey. Okey, seterusnya, disebabkan inilah kita memerlukan transformer. Disebabkan stesen jarum kuasa ni menghasilkan voltan yang tinggi, untuk kawasan perumahan kita memerlukan transformer untuk menurunkan voltan tersebut. So, apa itu transformer? Okey, transformer adalah alat yang mengubah nilai voltan arus ulang alik yang mengalir melaluinya. Okey, dia mengubah nilai voltan untuk arus ulang alik sahaja. Okey, arus terus tak boleh diubah voltannya. Okey, hanya arus ulang alik sahaja. So, itu adalah fungsi utama untuk transformer. Okey, so dekat transformer ni kita terdiri daripada dua gegelung. Okey, dekat transformer ada dua gegelung. Apakah gegelung itu? Kita ada gegelung primer dan sekunder. Okey, dua gegelung tu kita panggil gegelung primer dan juga sekunder. Okey, gegelung ini adalah dawai yang tidak bersambung. Okey, antara primer dan juga sekunder adalah dawai yang tidak bersambung. Macam ini, nampak? Ini adalah primer, ni adalah sekunder. Dia adalah dawai yang tidak bersambung. Jadi, gegelung primer itu adalah gegelung yang menerima elektrik. Okey, menerima sumber elektrik. Okey, gegelung primer adalah gegelung yang menerima sumber elektrik. Untuk gegelung sekunder pula, dia mengalirkan arus elektrik. Okey, keluar, mengalirkan arus elektrik yang telah diubah keluar. Okey, so nampak? So maksudnya primer untuk input, sekunder untuk output. Okey, itu yang dua gegelung yang ada pada transformer. Kita ada primer untuk menerima voltan ataupun menerima arus elektrik. Sekunder dia mengalirkan arus elektrik yang telah diubah voltannya, sama ada lebih ataupun kurang. Okey, dan kedua-dua dawai ini, kedua-dua gegelung ini dililit pada dawai dililit pada teras besi lembut. Okey, kedua-dua dawai ini dililit pada teras besi lembut. Okey, kedua-dua ini dililit pada teras besi lembut. Okey, teras besi lembut. Teras besi lembut ni terdiri daripada beberapa lapisan besi. Okey, teras besi lembut ni terdiri daripada beberapa lapisan besi. Okey, faham? Kemudian saya akan terangkan. Okey, ni transformer. Okey, so apabila arus tinggi mengalir dekat kabel, okey, apabila arus tinggi mengalir melalui kabel, banyak haba akan dihasilkan. Jadi, kalau banyak haba dihasilkan, apa jadi? Okey, pembaziran elektrik, tenaga elektrik akan berlaku. Okey, sebab apa? Tenaga elektrik itu tadi berubah berubah kepada tenaga haba. Jadi elektrik tadi dah dibazirkan menjadi tenaga haba. So, jadi bagi mengurangkan pembaziran ni,
Okay, kita memerlukan transformer. Okay, kenapa? Sebab arus yang dibekalkan dapat dikurangkan. Okay, dan voltan yang tinggi dibekalkan semasa penghantaran elektrik juga dapat dikurangkan. Maksudnya, semasa dia dah buat banyak tenaga tu, transformer akan kecilkan voltan tersebut. Dan bila dia nak digunakan balik untuk voltan yang besar, transformer akan membesarkan balik voltan tersebut. Jadi, semasa penghantaran itu, tiada pembaziran berlaku. Bagus kan macam tu. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan bagaimana transformer berfungsi. Okey, pertama saya tulis medan magnet. Sebenarnya, okey, dalam transformer, medan magnet digunakan untuk menjana arus elektrik. Okey, medan magnet digunakan untuk menjana arus elektrik. Okey, kita menggunakan medan magnet. Okey, macam mana? Okey, gegelung primer, gegelung primer dan medan magnet akan terhasil. Okey, gegelung primer ni bila arus mengalir, dia akan menghasilkan medan magnet. Okey, medan magnet. Okey, dan bila medan magnet terhasil, arus pada gegelung sekunder, okey, arus akan melompat ke gegelung sekunder. Okey, so fenomena ini kita panggil sebagai fenomena elektrik melompat. Okey, sebab dia adalah gegelung yang tidak bersambung. So macam mana daripada gegelung primer pergi ke gegelung sekunder? Okey, dia akan melompat disebabkan medan magnet yang berlaku. Okey, so dia akan melompat-lompat. So kita panggil itu fenomena elektrik melompat dan kita panggil dia sebagai aruhan elektromagnet. Okey, kita panggil elektromagnet. Maksudnya magnet tadi pula, elektrik tadi, arus elektrik tadi tu terjadi disebabkan oleh tarikan magnet antara gegelung primer dan gegelung sekunder. So untuk arus terus ataupun kita panggil sebagai arus malar, okey, arus malar dia mempunyai magnitude dan arah yang tetap. Okey, dia ada magnitude dan arah yang tetap. Maksudnya tidak berubahlah magnitude dan arah yang tetap. Dia tidak berubah dan tak menghasilkan medan magnet. Okey, tetapi untuk arus ulang-alik dia akan menghasilkan medan magnet. Okey, disebabkan oleh fenomena elektrik yang melompat daripada primer pergi ke sekunder. So bila dia melompat terjadilah elektromagnet. Okey, faham? Dan seterusnya saya ingin perkenalkan transformer. Okey, terdapat dua jenis transformer. Kita ada transformer injak naik dan transformer injak turun. Okey, dua jenis transformer, injak naik dan injak turun. Okey, biasanya transformer injak naik ni kita jumpa dekat stesen jana kuasa. Okey, biasanya transformer injak naik terdapat berdekatan dengan stesen jana kuasa untuk meningkatkan voltan tenaga elektrik sebelum diagihkan. So contohlah, stesen jana kuasa ni buat 10 saja. So daripada 10 tu dia nak jadikan 100. Okey, sebab dia nak agihkan. Okey, sebab dia nak hantar kat kawasan perindustrian, kawasan perumahan. Okey, jadi dia memerlukan banyak tenaga. So untuk menghasilkan lebih banyak tenaga, dia menggunakan transformer injak naik. Okey, so bila dia diagihkan, okey, dia akan diagihkan kepada sektor yang berlainan. Okey, melalui pencawang. Pencawang yang biasa kita nampak dekat tepi-tepi jalan tu kita panggil pencawang. Okey, dan transformer injak turun pula akan ada dalam pencawang tu untuk mengurangkan voltan. Sebab dia akan diagihkan di kawasan yang berlainan. Dia ada kawasan perumahan, kawasan perindustrian. So kedua-dua ni menggunakan voltan yang kurang daripada apa yang dihasilkan stesen jana kuasa. Jadi transformer injak turun ni diperlukan. Okey, lepas tu kita ada transformer injak turun.
Okey. Dan transformer injak turun ni diperlukan untuk apa? Untuk mengurangkan voltan, okey, kepada paras yang diperlukan untuk kegunaan rumah dan juga industri. Okey. Dan transformer juga terdapat dalam peralatan elektrik di rumah kita. Okey, sebab setiap peralatan elektrik dia memerlukan voltan yang berbeza. So kalau dia menggunakan kuasa lebih banyak daripada apa yang diperlukan, apa yang diagihkan, okey, dia akan gunakan transformer injak naik. Tapi selalunya dalam peralatan elektrik dia menggunakan transformer injak turun. So biasanya macam TV, radio dan peralatan elektrik yang lain lah, dia menggunakan transformer injak turun supaya mengurangkan voltan. Jadi biasanya dekat rumah kita, voltan yang akan diagihkan adalah 240 voltan. Dan untuk memastikan kita punya peralatan elektrik berfungsi secara optimum, kita ada transformer injak lah, injak naik ataupun injak turun supaya tidak berlaku pembaziran. So daripada 200 voltan ni dia akan pergi ke peralatan elektrik yang lain. Saya akan terangkan hubungan antara bilangan lilitan gegelung. Saya tulis dulu lah. Hubungan antara bilangan lilitan gegelung. So apakah hubungan antara bilangan lilitan gegelung dengan voltan yang ada dalam transformer? Apakah hubungannya? Pertama sekali, voltan yang dihasilkan pada gegelung sekunder, ataupun voltan input, kita panggil voltan input voltan yang ada pada gegelung sekunder ataupun voltan input, dan juga nisbah bilangan gegelung pada primer kepada bilangan gegelung sekunder. Sudah faham kan? Saya terangkan lagi sekali. Voltan yang dihasilkan pada gegelung sekunder bergantung kepada voltan input dan juga nisbah bilangan gegelung primer kepada gegelung sekunder. So kita ada gegelung primer dekat sini. Lepas tu ada gegelung sekunder. So dia cakap kat sini voltan input, voltan yang dihasilkan ataupun voltan output bergantung kepada bilangan lilitan pada gegelung primer dan sekunder. So kalau ni 10 tiba-tiba ni 5, maksudnya dia adalah transformer injak turun, dan voltan yang dihasilkan adalah lebih kurang daripada transformer pula gegelung primer. So kalau voltan tinggi, so kalau kita memerlukan voltan yang tinggi, maksudnya bilangan adalah lebih banyak. Bilangan lilitan lebih banyak akan membuatkan voltan itu lebih tinggi. So jenis transformer kita ada dua, injak naik dan injak turun. So ini adalah dua jenis transformer, injak naik dan injak turun. Biasanya dalam soalan bab transformer dia akan bagi soalan kira-kira. So apa yang boleh guna? NP bahagi NS sama dengan VP bahagi VS. Cara pengiraan dia macam ni lah. Bilangan NP adalah bilangan lilitan primer bahagi bilangan lilitan sekunder sama dengan voltan primer bahagi voltan sekunder. Ini adalah formula dia. Ingat sampai bila-bila. Jangan lupa. Selalunya dalam bab transformer ni dia akan suruh awak kira-kira. Kira voltan. Berapa bilangan gegelung primer, berapa bilangan gegelung sekunder, berapakah voltan primer, berapakah voltan sekunder. So awak kena gunakan formula ini sahaja, satu ini sahaja, tak pernah bertukar. Faham? Masih record tu?
Okey, masih dekat. Okey, so kita tengok transformer injak naik dan injak turun. Kita tengok untuk kegunaan dia pula. Okey. Kegunaan. Okey, transformer injak naik, kegunaan dia adalah untuk meningkatkan voltan. Okey, meningkatkan voltan output. Okey, meningkatkan voltan output. Kegunaan injak turun pula untuk mengurangkan voltan output. Okey, itu adalah kegunaan transformer. Dan seterusnya kita kena tahu voltan output dan voltan input. Input dan output. Okey, untuk transformer injak naik, okey, so saya akan terangkan kegunaannya. Okey, untuk kegunaan transformer injak naik, okey, transformer injak naik meningkatkan voltan output. Okey, dan transformer injak turun mengurangkan voltan output. Okey, apakah perbezaan antara voltan input dan juga output? Okey, untuk transformer injak naik, okey, untuk transformer injak naik, okey, voltan input lebih kecil dari voltan output. Untuk transformer injak turun, voltan input lebih besar daripada voltan output. Nampak? Okey, sebab tu dipanggil injak turun. Dia menurunkan voltan tersebut. Itu untuk voltan input dan juga output. Seterusnya kita nak tahu bilangan lilitan. Bilangan lilitan gegelung. Okey, seterusnya. Okey, untuk transformer injak naik, okey, gegelung primer lebih sikit daripada gegelung sekunder. Okey, tetapi untuk injak turun, gegelung primer lebih banyak daripada gegelung sekunder. Okey, maksudnya gegelung sekunder lebih sikit daripada gegelung primer. Sebab tu kita panggil injak turun. Nampak ni je. Naik, mulut besar. Okey, kalau turun, mulut muncung, kecil. Okey, seterusnya dalam sekali kita tengok hubungan lilitan gegelung dengan nilai voltan. Okey, hubungan bilangan lilitan gegelung dengan voltan. Okey, untuk injak naik, okey, inilah hubungan dia. Vp lebih kecil daripada Vs, maka Np lebih kecil daripada Ns. So yang ni pula, Vp lebih besar daripada Vs, maka Np lebih besar daripada Ns. Okey, nampak? Itu adalah hubungannya. Nampak dekat sini? Okey, faham? Dan itu sahaja daripada saya bab transformer. So bab ni panjang sikit, tapi tak apa. Okey, saya nak terangkan dekat awak lah supaya awak faham. Okey, so kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat saya. Boleh komen dekat bawah ni, bawah video ni. Jangan lupa subscribe dan tengoklah lagi banyak video-video saya. Okey, tengok sama muntah apa. Ilmu, okey. Ataupun kalau siapa yang ada masalah untuk sukar nak tidur, saya bagi tips ni biasanya kalau dulu saya buka buku confirm ngantuk. Okey, tapi sekarang ni dah orang jarang lah pegang buku malam-malam. Awak buka phone, awak tengoklah video educational video atau video saya sampai waktu tidur. Mana tahu boleh masuk dalam kepala, boleh termimpi-mimpi. Esok keluar jadi pandai, genius, jadi angkasawan, kita tak tahu. Okey. So, terima kasih guys kerana masih bersama saya. Kita akan produce lagi banyak video-video ilmiah kepada awak. Okay, so jangan lupa subscribe. Bye semua. Terima kasih. Assalamualaikum.